أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah ikhwan dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah sama-sama kita senantiasa syukurlah kita lagi pada Allah Ta'ala, yang mana kita diberi peluang yang baik pada malam ni, dapat kita sama-sama usaha supaya menyahuti, menerima panggilan Allah Ta'ala supaya menuju kepada kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Kita dapat menggunakan masa kita dah sejuzuk ataupun secebis daripada masa kita ni untuk mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Kerana sebenarnya dah kehidupan kita ni semua tu lagi ke arah kepada kita membenarkan atau tahqiqkan ubudiyah kita, dan ubudiyah keperhambaan kita pada Allah Ta'ala. Bukan hanya maksud memperhambakan pada Allah ni melalui salat dan melalui puasa, melalui zakat dan melalui menunaikan ibadah haji sahaja. Kalau 5 perkara atau 4 perkara ibadat pokok tu hanya itu sahaja, tanda kata kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala, maka kita hanya menggunakan masa sedikit saja. Kerana sembahyang hanya 5 waktu, dan puasa hanya setahun sekali sebulan. Lagi dalam dah 300 hari lebih tu, dalam 12 bulan hanya sebulan ya. Dan mana 11 bulan kita tak ada puasa. Zakat pun setahun sekali ya, mengikut haul dan mengikut nisab. Tu pun dah kadang-kadang kita tidak diwajibkan zakat. Dan haji pun sekali dah dalam seumur hidup bagi orang kuasa. Dan kalau hanya kita kira tak ibadat, bentuk kita mengabdikan diri pada Allah Ta'ala melalui ibadat tertentu sahaja, maka itu adalah fahaman yang salah. Dan kerana sebenarnya setiap gerak-geri kita ni adalah menandakan kata kita ni membenarkan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Kita turut perintah Allah, tunaikan segala perintah Allah, dan menjauhkan diri daripada larangan Allah Ta'ala, daripada kutukan atau kemurkaan Allah Ta'ala, juga ubudiyah, juga tanda memperhambakan diri pada Allah. Dan segala-gala perintah Allah yang ada dalam Quran, dan segala-gala larangan Allah Ta'ala yang ada dalam Quran, dan segala perintah Nabi SAW yang keluar daripada mulut Nabi, keluar daripada ajaran Nabi, juga perintah. Dan juga larangan, juga dah perintah. Maka semua di dalam gerak-geri hidup kita ni, dan kalau kita dapat duduk di atas hududillah, duduk di atas tara Allah Ta'ala, garis Allah Ta'ala, tilka hududullah fala ta'taduha,
dah garis Allah Ta'ala. Mana kita sudah membenarkan dah tahqiq atau membenarkan ubudiyah kita, keperhambaan kita pada Allah Ta'ala. Ya, maka bukan sekadar dah sejar wajib, bahkan keseluruhan umur kita, dah keseluruhan masa yang Allah Ta'ala kurnia, dah kalau kita duduk di atas perkara yang diredai Allah Ta'ala, sama ada kerja buat kita, perniagaan kita, pergi situ sini dan mencelajah ke sana dan sini, dan juga segala urusan yang sama ada urusan bersangkut dengan kehidupan harian, lebih lagi urusan yang bersangkut dengan ibadat, maka dikirakan umur kita itu duduk di dalam ubudiyah, memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Dan itulah maksud yang paling besar yang diciptakan Allah Ta'ala akan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tidak ciptakan manusia ini mereka untuk liwahidun, liya'budun, dan untuk beribadat, untuk mengesahkan Allah Ta'ala, iaitu mengaku dan menyerahkan diri dia sebagai hamba Allah. Apabila kita menyerahkan diri, istislam, dan mana menyerahkan diri, dan inqiyad di mana ikut, ya, usaha mengikuti ajaran Allah Ta'ala, maka itulah yang dikatakan orang yang sebenar-benar man ahsanu mimman aslama wajhahu lillah. Dan tidak ada seseorang yang lebih comel daripada seseorang yang menyerahkan bolak-bolak muka dia kepada Allah, iaitu menunduk dan usaha supaya dapat menundukkan diri dia dan tunduk kepada ajaran Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah, dalam suasana kita hidup ni, kita sudah pun berada pada akhir-akhir bulan ni, dan bulan Rabiul Awal. Dia akan menuju kepada bulan yang lain. Dah pusingnya matahari. Ikhtilaful lail wan nahar wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Allah Ta'ala jadikan malam dan siang ni dua ayat. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar. Dah apabila datangnya malam, dah maka hilanglah tanda-tanda cerah. Dan apabila datangnya dah cerah, maka hilanglah tanda-tanda kegelapan. Dah mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum. Jadi supaya kita dapat usaha dan menututi fadlan min rabbikum, dan kelebihan Allah Ta'ala, menututi rezeki dan mencarikan sara hidup yang menjadikan suatu kewajipan kita selaku hamba Allah Ta'ala, iaitu khalifatullah fil ard, dan menjadi pengganti Allah Ta'ala di permukaan bumi ini. Dan satu lagi, kita berkewajipan supaya imaratul ard, dan memakmurkan bumi ini. Dan Islam adalah agama yang memberi perseimbangan di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kewajipan kita di dunia untuk imarah dan menyuburkan bumi, menghidupkan bumi, dan melalui kemajuan yang ada ini, dan asalkan kita tidak lupakan akhirat. Dan wabtaghi fima ataqallah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kita jangan sama sekali lupakan habuan kita hidup dalam dunia. Dan kerana ramai di kalangan fahaman-fahaman yang membawa kepada umat Islam menjadi mundur, menjadi belakang. Dan kerana kefahaman setengah-setengah golongan mengatakan kita umat Islam dah tidak berkewajipan untuk mencari kemakmuran dunia, dan bukan kewajipan kita, bukan hidup kita, bukan tujuan kita untuk nak imaratul ard, dan kita ni tujuan hanya pergi kepada akhirat. Ini adalah kefahaman yang kurang, dan kefahaman yang salah, kerana kita juga berkewajipan dan untuk nak memajukan alam dunia ini, tetapi jangan kita
dah ambil dah lukuh lumus kita ataupun usaha kita dalam dunia ini dah di atas hisab akhirat. Mana tinggal benda akhirat, dah terucuknya benda akhirat. Semua dah kita menjadikan pekerjaan kita ini sebagai perantaraan dan wasilah kita untuk nak pergi kepada akhirat. Dan wasilah untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala dan melalui kerja, melalui mencarikan rezeki. Dan kerana mencarikan rezeki ini adalah satu bentuk daripada ibadat. Sebab tu dah ada duit. Kita pergi duit Pakistan lah, dah pergi duit Pakistan ni tulis bahasa Urdu. Dah tulis husul rizki halal ibadat hai, ya tulis husul rizki halal ibadat hai. Arak dah tu. Tapi bahasa Urdu ni dekat dengan Arak dah. Hasil rezeki halal ibadat. Dia tulis di duit ya lalu dah. Nah, di duit Pakistan tu. Kita ada duit Pakistan cuba tengok. Dia tulis husul dululah, lain tak lah. Nah, masa dulu dia tulis dah husul rezeki halal ibadat. Ke gapo hal lagi baca kena itulah. Dah dia jenis Pakistan keling kecil lagi tu. Dan dia kata boleh duit itu dah sebagai peringatan kata kita hasilkan rezeki halal ni, boleh duit, boleh gapo betul rezeki semua ni ibadat. Tapi kena rezeki yang halal lah. Dah memberi peringatan lah rezeki yang halal. Dah Paisari tu negeri hak tulis gitu tu. Dah kita tak ada lah negeri kita ni tulis Tanabat Baini ni cai apa nama tangkut mai gitu lalu dah. Turut kok mai tulis. Dah sama cai tangkut mai. Boleh duit ke mana tak kira asal boleh duit. Nah, nak boleh duit lubang mana, cara mana, dah tak kira. Tapi duit yang boleh tu tukang tangkut mai. Bang kita cai apa ni yang panggil Tanabat sebab ni dah rap rangkut magab adalah tulis duit sia tu. Dia tulis gitu lah. Mana tak boleh guna. Tapi tak kira hasil main mana. Tak kira tu. Dah mu nak gimbek mana, mu nak banyak mana ikut mu lah. Tapi duit hak mu kertas mu pegang tu, tukang orang panggil Tanabat ni boleh guna. Nah, ni nak tak supaya beza di antara negara Islam dengan negara bukan Islam. Islam beri peringatan duit selalu dah. Mana mu nak kerja gapo pun tak apa asal hasilkan rezeki halal. Maka hasil rezeki halal ibadat. Sebab kita duduk sehari-hari ni, hak kita nak cari rezeki tu panjang. Dan kalau orang kerja kan, pukul 8 sampai pukul 4. Kerja gapo ikut ada kerja kamakan luar rumah beki gapo kadang-kadang tak ada sehari siapa hubung malam pukul 10 sudah. Dah orang beki gapo dah. Orang buat rumah kadang-kadang kak malam lagi. Dah panjang. Kalau kira berapa je, tak kurang daripada 8 je. Kalau kerja rongan, kerja barisak, kerja gapo 8 je. Nah, kerja racakan, kerja gapo pun tak kurang 8 je, 10 je. Makna panjang. Tapi kalau dalam lingkungan untuk nak hasilkan rezeki halal, mana 8 je itu pun ibadat lah. Jadi dikirakan tidak sia-sia. Innallaha la yudhi ajran muhsinin. Allah Ta'ala tidak menyia-nyiakan titik peluh seseorang untuk nak hasilkan rezeki yang halal supaya dapat menanggungkan orang yang di bawah jagaan dia, kewajipan aulad, anak dia, keluarga dia yang menjadi tanggungan dan kewajipan falyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Allah Ta'ala perintah supaya dia infak dah kepada anak-anak dan isteri. Sebab tu kata khairus sadaqah, sebaik-baik sedekah ialah seseorang lelaki yang letakkan satu luqmah, satu suapan di dalam mulut ahlihi, isteri dia ataupun anak dia. Rezeki halal, sedekah halal. Maka hak tu hak panjang sekali hak kita buat guna dalam setiap hari. Dah ibadat kalau kira berapa ya, kita semaya tak lebih 10 minit. Kalau semaya satu waktu 10 minit, 5 waktu baru duduk 50 minit, tak sampai sejam lagi. Dah pahak sunat lama mana 2 rakaat. Kalau tak semaya hak qiyamul lail pula agak. Dah tak ada hak semaya sunat agak. Berapa jam kita ibadat sehari semalam? Tak lebih pada sejam kita kata. Lepas tu 23 jam lagi sia-sia tidak. Nak sia-sia gitu tidak. Dah
Siang hari kita kerja pun kira ibadat. Waktu malam pun kita tidur kira ibadat. Kenapa? Kerana hati kita tu tak tidur. Nak jaga-jagakan waktu. Dan sebab itulah orang yang sempat solat Isya dengan secara berjamaah, maka dia menepati dapat qiyam nisful lail, setengah malam. Baru subuh pula dia bangun, dapat menyertai ibadat solat jemaah beserta dengan imam, dia boleh pula nisful lail. Maka hitung dua tu, faka'annama qama al-laila kullahu. Hitung di antara jemaah Isya dengan jemaah subuh, seolah-olah celah tu dia qiyamul lail penuh. Kita tidur, tak khabar apa dah, menyerah krok-krok dah. Tapi bos subuh leda. Bos subuh leda. Makna apa? Makna kata hati dia tu tak matilah. Hati dia tak lelak. Walaupun mata dia lelak, tapi bos apa waktu hati dia jaga. Apabila hati dia jaga, dapat menyertai salatul jamaah, Allah Ta'ala kira lalu dua tu. Dah, Isya setengah, subuh pula ambil setengah, maka jadi penuh. Seolah-olah qiyamul lail sepenuh malam. Walaupun dia ada tidur selebang di atas katil pun, kerana hati dia masih hidup, dikirakan qiyamul lail. Malam boleh penuh, pahala. Malam boleh penuh, siang hari boleh penuh. Seolah-olah 24 jam kita duduk di dalam ibadat pada Allah. Benar-benar mentahqiqkan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu bagi orang yang tidak bangun waktu malam. Lebih-lebih lagi orang yang bangun, usaha bangun waktu tengah malam, maya qiyamul lail, siang hari berpuasa, siam. Dalam keadaan ibadat tu lebih lagi lah tu. Dah tu pahala lain pula lah. Orang panggil fisik orang lain pula. Ni nak kata hak sekadar kita nampak duk saja ya. Tak ada nampak duk ibadat, duk saja ya. Tapi hati dia tu hidup, maka Allah Ta'ala kira ibadat. Nampak duk buat kerja dunia, duk tani, duk jual, duk gotu, duk gani, tapi siapa masa dia tak abai. Masa semaya dia tak tinggal. Dan masa untuk pertolongan, akhlak muamalat dia comel. Dan jual meniaga dia mengikut sunnah Nabi SAW, tidak ada tipu, tidak ada macam-macam penipuan, tidak ada. Al-Amin, At-Tajir Sadiqul Amin, mereka ini beserta dengan Nabi SAW. Nabi raya At-Tajir Sadiqul Amin, peniaga yang benar lagi amanah, dia akan bersama dengan aku. Nabi raya orang peniaga, nampak bentuk peniaga, tapi perniagaan dia ada amanah. Benar dalam perniagaan dia. Memanglah orang benar, orang ada amanah, dia tak akan mengkhianati hak. Apabila dia tidak mengkhianati hak Allah Ta'ala, dia juga tidak mengkhianati hak sesama manusia. Haqqul lil ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan hak harta bagi peminta dan bagi orang yang tidak minta, bagi orang yang berhak lah. Maka habuh daripada harta dia bagi kepada lis-sa'ili wal mahrum. Setengah ada yang peminta, setengah yang ada yang tidak minta, yang berhak menerima harta-harta zakat dan harta-harta sedekah dan sebagainya. Maka bermakna 24 jam kita duduk di dalam ibadah, baru berasa sedar Allah dan luahnya rahmat Allah Ta'ala ni. Bukan maksud atau ibadah ni duduk zikir sampai 24 jam duduk hub sampai zikir sampai duduk hub. Oh, tu kuat zikir tu. Dah mula-mula la ilaha illallah. Tak jadi la ilaha illallah ni tak tamada. La ilaha illallah ni orang biasa, orang awam. Kita ni kena illallah. Illallah tak ada lagi. Allah tak ada lagi. Tak ada lagi. Dia jadilah. Tu jenis tariqah ambil daripada tok dia, tariqah dia. Dah abang zikir tu. Dah. Kerana dia kata himpunan la ilaha illallah tu adalah tu belakang dah. Ajaran ambil daripada mana tak tahulah. Ajaran tidak warid pada Nabi lagu tu, tidak warid pada sahabat, tapi warid daripada syekh tariqah dia lagu tu. Kerana dia kata maqam dia ni naik sampai maqam dah. Naik sampai maqam dekat dengan Allah Ta'ala dah. Jadi kalimah Allah duduk dalam tu lah. Bahkan dia sendiri tuai tu masuk dalam kalimah panggil akidah hululiyah lagu ni lah. Tariqah lagu ni ya ajar. Sebab tu lah orang sampai darajat tu
Dan kadang-kala kita tengok zahir dia tak sama, dia ada batin suku dia. Zahir nampak duk berjalan kaki duk sini, tapi batin dia duk Mekah. Rohaniah dia duk Mekah, duk tawaf semaya jemaah, tak pernah semaya jemaah di rumah. Lemon ni dah buat Syekh Sofi buat semua ni semaya jemaah di Mekah, dah tawaf di Mekah. Zahir nampak berjalan ni, hak ni hak zahir, jasad zahir, tapi ia ada jasad batin dia sampai ia naik makam hu dah dia ni. Dah masuk dalam hu dah dia. Dah hu, tinggi sekali dah darajat hu. Tinggi dah tu. Orang biasa tak boleh kata lah. Kena sampai darajat tu baru boleh mengatik hu. Lepas tu ramah hu. Balik sana pun salak pula. Tak ada apa super. Dah, ni bahaya jenis-jenis pegangan-pegangan lagu tu. Sebenarnya kita usahalah sama ada dalam zikir, dalam doa, dalam selawat, dalam gapo, usaha baca benda-benda yang warid pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita yakin bahawa tidak ada bentuk rupa ibadat yang paling diterima oleh Allah Taala lebih daripada ibadat yang diajarkan daripada Nabi. Tak ada. Dan kerana Allah Taala hantarkan Nabi untuk jadi apa? Untuk jadi utusan, untuk jadi ikutan kita. Patut Nabi ajar lagi. Selawat Nabi ajar. Nabi ajar dak zikir, Nabi ajar. Nabi ajar dak cara tu, Nabi ajar. Apabila Nabi ajar dah, tak perlu pada yang lain. Tak perlu pada yang lain. Sebab sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dia akan ajar benda yang paling baik kepada umat dia. Kadang-kadang doa Nabi ajar isteri dia. Kadang-kadang doa Nabi ajar. Tapi bukan makna doa ini khusus pada isteri dia. Tetapi Nabi ajar setengah-setengah doa khusus pada isteri dia, maka isteri dia rayak pada sebagai pendakwah. Dan pendakwah pula sebarkan dan doa-doa khusus yang Nabi ajar kepada setengah-setengah sahabat, setengah-setengah isteri dia. Mereka tidak pernah susukkan ilmu-ilmu. Bukan kata ni doa ni Nabi ajar kau, ngajar ke aku tak bagi orang lain dah. Taruh pada aku seorang ya, dan ingat pada aku seorang ya, mengapa seorang ya, tak sebar bukan. Dan Nabi ajar, maka sahabat dia akan sebar. Kecuali benar-benar rahsia, Nabi kata rahsia, seperti Huzaifah ibn al-Yaman yang ada rahsia senarai nama-nama orang munafiqin, maka dia tidak akan buka senarai nama itu. Itu panggil khususiat dia. Orang panggil tu pukam kuam lap. Nabi sebut kata senara ada orang munafik di keliling Madinah ni, orang ni, maka tetaplah Huzaifah bin al-Yaman ni susuk, orang panggil rahsia. Sebab tu Umar ni berkali-kali tanya, sehingga dekat nak mati kena tikai panggil Huzaifah mari pula. Kalau belum batu Umar tanya, Huzaifah tak layak. Berkali-kali Huzaifah, aku ni ada kedak nama Umar ta, wahai Amirul Mukminin, aku tak boleh buka benda yang dirahsiakan oleh Nabi ni. Berkali-kali tanya, tapi akhirnya bawa Umar kena tikai dekat nak mati, Umar panggil Huzaifah. Unsyiduka billah, aku minta tanya sekali yang terakhir, belum kau nak habiskan nyawa ini, adakah aku ini di kalangan senarai orang-orang munafik? Tengok Umar takut diri dia. Maka Huzaifah kata, itmain, mana tenanglah Amirul Mukminin. Mana nama tidak ada lah. Alhamdulillah, baru dia tenang jiwa, baru tenang, berasa bimbang takut dia ni di kalangan orang munafik. Tu Umar ibn Khattab, orang jadi khalifah paling adil, duduk dekat sekali dengan Nabi. Ibadat tak kena tanya lah, ibadat tak kena tanya lah, pengorbanan yang untuk Islam. Takut lagi ada senarai, akhir-akhirnya takut ada ciri-ciri daripada sifat munafik. Allah takut dia. Akhirnya Huzaifah kata tidak ada. Dan kebanyakannya sebelum pada tu Umar, kalau jenazah mana yang tidak ada Huzaifah semaya, maka dia tidak akan menyertai semaya. Orang semaya. Nah, kerana dia tahu kalau Huzaifah tak datang, tak semaya, mana orang tu munafik. Dan tapi dia adalah sifat dia sebagai amir, pemimpin, dia perintah kepada orang lain yang menyertai. Dan maka ramailah di kalangan-kalangan sahabat-sahabat yang mereka ini menerimai pusaka daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan pusaka itulah disebar, diubah, orang panggil dinakal, orang panggil diubahlah, diterima, saling menerima, dan disebar, saling menyebar, menerima, sehingga sampai kepada zaman ulama-ulama Islam takut hilangkan benda ni, lalu itulah tulis kitab. Sebelum ada tu tak nak timbul tulis kitab. Dan lebih-lebih lagi dalam korun yang pertama, korun yang kedua, tidak ada catatan dalam kitab. Sebab apa? Sebab tidak perlu. Semua ilmu ada dalam dada. Semua ilmu ada dalam kepala. Semua ilmu ada dalam ingatan sahabat. Tanya orang ni ingat, tanya orang ni ingat. Kita tanya anak sahabat pun ingat. Kita tanya tabi'in pun ada ingat. Tak perlu. Tapi selepas pada tu timbulnya ulama-ulama, dan khususnya ulama-ulama hadis, takutnya hadis-hadis ini hilang, hadis-hadis ini diubah, hadis-hadis ini ditukar, dia apa semua, mereka mulai tulis hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah di zaman-zaman mereka lepas pada Nabi mati 200-300 tahun, beratus-ratus ribu Imam Ahmad bin Hanbal suruh anak dia mengapa berpuluh-puluh ribu hadis maudhu'. Suruh anak dia mengapa kitab hadis ni. Anak dia pun ngapa haddatsana. Bukan ngapa hadis saja, ngapa serta mata. Maka bom ngapa habis meriwayat ke ayah dia, ayah baca depan ayah dengar. Ayah kata ingat habis hadis. Ayah tu semua hadis yang mengapa hadis maudhu' tak pakar belaka. Hadis tak pakar. Hadis maudhu' semua, hadis bahang belaka. Anak dia kata, wahai abadi, wahai ayah, apa ni? Suruh saya ngapa hadis maudhu' ni? Kalau ngapa hadis hak sahih, hadis hak boleh guna macam ni. Aku suruh mengapa hak ni sebab nak Muntahaw kata kalau ada orang mari pelawak hadis-hadis ni, mari sebut hadis-hadis ni, Muntahaw hadis ni hadis dusta terhadap Rasulullah. Kalau di zaman Ahmad ibn Hanbal, dah orang yang menjadi imam ahli sunnah pada zaman 200 tahun lebih, dah hampir-hampir kat 240 hijrah ni, timbul dah hadis-hadis maudhu'. Maka apakah di zaman kita 1400 tahun? 1400 tahun masa kita dengan masa demon tu 1000 tahun lebih. Tapi di zaman kita ni seolah-olah tidak ada hadis maudhu'. Di zaman kita ni seolah-olah tidak ada hadis maudhu'. Semua apabila sebuah hadis sahih belaka. Ikut siapa nak riwayat hadis, terima belaka asalkan hadis Nabi sallallahu. Qala Rasulullah. Tak ada berasa segar membacakan hadis-hadis yang keseluruhan ulama hadis mengatakan hadis ini maudhu'. Duk sabar, mengajar, sabar, bawa mari. Sebagaimana hadis Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh setengah-setengah golongan Sufi, setengah-setengah orang yang mengaku kata anak cucu Nabi, bawa akidah Nur Muhammad. Dan kebanyakan ulama muktabar di segi ilmu hadis mengatakan hadis ini tidak ada asal, bahkan hadis ini maudhu'. Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir sendiri, Imam Sayyuti dan beberapa imam dalam mazhab Syafi'i kita sendiri pun, bahkan ulama hak sufi ahli tasawuf sendiri pun mengatakan hadis ini tidak ada asal. Tapi duk mari mak kita, duk guru mak kita pun duk mengajar. Bapa-bapa hak mengaku di bapa pun duk wari akidah ni mak kita. Tapi adalah hak tu guru hak menetai pada dan sebagaimana Baba Liskal, masya-Allah dia menetai hadis Nur Muhammad. Dia Baba Liskal, nah kan Baba Liskal menetai dia tak hadis ni maudhu'. Alhamdulillah lah. Mana walaupun dia kefahaman tak sebuah kefahaman kita, tapi orang kita dia nak kepada kebenaran. Tapi tok guru lain pergi belakang lah. Dah awak capal kepala ni. Capal selipar, tanda selipar ni. Tu akidah Nur Muhammad. Orang bawa akidah Nur Muhammad fak ada capal ni. Capal ni semua made daripada bawa akidah Nur Muhammad. Kerana orang panggil fak Haqqani ni, Naqsyabandi ni. Dan tariqah Naqsyabandiyah. Dan Syekh Kazim Haqqani. Fak ni wari akidah Nur Muhammad. Apabila akidah Nur Muhammad ni bahaya. Kenapa? Kerana membersihkan seseorang naik kepada darajat uluhiyah sama dengan Tuhan. Boleh minta segala-gala. Dan lepas tu wali, orang yang pakai alamat ni, mana duduk letak tarikat ni, orang panggil wali. Wali dah lah. Peringkat wali boleh minta pertolongan. Mati dah pun tak apa. Hidup sama Allah.
Dan kita pun kalau hidup tak ada salah minta pertolongan, nak minta doa, nak minta tolong ke ni, ledak masih hidup. Tapi dia ni tak bukan sekadar hidup, bahkan mati pun boleh minta pertolongan. Karena dia perangkat wali. Siapa latih? Nabi latih. Syekh Tariqah dia latih. Syekh Tariqah yang ambil mana amalan ni? Ambil pada Nabi. Ambil bila? Kerana dia tak ada jumpa dengan Nabi. Dia dijumpa dengan Nabi. Mengigar. Bukan mengigar nama ni. Bukan sekadar mengigar. Mengigar benda biasa yang mengigar. Jumpa dengan keadaan yaqazah. Pergi di kubur Nabi. Nabi boleh jumpa. Panggil Nabi. Nabi tu baik. Boleh jabat salam dengan Nabi. Nama ni. Syekh Rifai. Nabi Allah tanya jabat salam. Pergi di kubur Nabi. Nabi Allah tanya jabat salam dengan Syekh Rifai. Sayyid Badawi. Nabi mari di pak dia di Mesir, sehingga ada tapak kaki Nabi. Lah ni batu tapak kaki Nabi itu letak di dalam Masjid Sayyid Badawi. Orang pakat rimit barakat, duk kucuk sebagaimana kucuk Hajar Aswad. Minta kepada batu tapak kaki Nabi yang mari jumpa dengan Sayyid Badawi di Mesir. Tengok. Ni akidah Sufi ni bahaya. Lah ni mari kita ni masuklah. Dah ramalah fak-fak kita pun tak terima. Ada menasik ya anak-anak je lah. Syiah tu dah. Syiah capal ni. Bahaya ni capal. Kita nampak biasa ya. Capal pakai kan. Sebagai hiasan kan. Comel nampak kan. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk akidah Nur Muhammad. Yang ada mata dua butir asal dia. Selipar. Bentuk selipar mata dua butir. Dan kena mulia kan dia kata ini capal Nabi. Selipar Nabi ni. Daripada mana dia ambil selipar Nabi tu? Allah, ni akidah benar-benar lagu ni. Jadi di zaman kita ni tidak terasa segar di dalam bentuk sebarkan agama, lepas tu mengatakan ini hadis Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi sangat beri amaran yang paling besar, paling banyak kali Nabi kecek benda ni, dan kesekali. Sebab sahabat berpuluh-puluh orang sahabat ngapa hadis ni. Lepas tu semua orang sahabat tu ngapa lafazullah belaka. Lepas sahabat pun lafazullah belaka. Lepas tabi'in pun lafazullah belaka. Beratus-ratus orang tabi'in hingga hadis ni. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni orang panggil mutawatir lafzan wa makna. Mutawatir makna orang royak hadis ni lebih daripada 10, 20, beratus. Setiap lapis saya tu kusur banyak. Yang mustahil kata demo ni nak bahau. Sebab semua sahabat ingat hadis ni royak serupa belaka. Lepas sahabat pun kita tanya di kalangan tabi'in royak serupa belaka. Lepas pada tu pun di kalangan atba'ut tabi'in royak serupa belaka. Maka ulama kata hadis ni darajat mutawatir. Tinggi, hampir-hampir darajat qira'ah lah. Kerana qira'ah riwayat dia mutawatir dah. Tapi hadis ni darajat dia tinggi. Dan darajat yang pertama lah. Nabi sangat memberi amaran jangan sama sekali mendustai atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di zaman kita berasa ingin boleh royak hadis Nabi. Ni Nabi royak ini, Nabi royak ini, Nabi royak gatu, Nabi royak gani. Dan yang bahau atas Nabi-nya kadang-kadang menceritakan bahawa Nabi ajar selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi tak pernah ajar kalimah Sayyidina dalam selawat dia. Nabi tak ajar. Nabi tak pernah boboh. Kita tengok dalam hadis sahih semua tidak ada kalimah Sayyidina. Datang-datang kita mari ajar kata Nabi royak ajar selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahang terhadap Rasulullah. Kita mau seka pun bahang dah. Walaupun tak mau seka pun bahang terhadap Nabi. Kalau kita tak royak kata Nabi ajar tak apa. Kita selawatlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apa, kerana kita tambah, kita tak ada royak kata Nabi ajar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita suruh selawat kerana tidak salah. Setengah ulama kata boleh lah mu nak tambah kalimah Sayyidina di dalam selawat tu dah. Setengah ulama kata boleh tu lah. Tapi jangan sama sekali kita kata lafaz ni mari daripada mulut Nabi. Kerana Nabi tak pernah ajar lafaz Sayyidina. Tapi kalau kita ajar lafaz, kita tak ada royak daripada mulut Nabi, tak apa. Mana kita tak ada dusta atas Nabi. Bah kita tambah daripada kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak salah. Tapi kalau kita ajar royak kata Nabi ajar selawat ditambah kalimah Sayyidina, makna kita dusta atas Nabi dah. Walaupun satu kalimah pun tak boleh dusta atas Nabi ni.
Hak asal, hak lain tu kena belaka Nabi ajar. Tapi kita amal seka. Seolah-olah kalimah ni Nabi ajar. Nabi ajar tak? Tidak. Kita tengoklah hadis sahih semua tidak ada kalimah ni. Kadang-kadang kita mai ayat kata mengigap jumpa dengan Nabi, Nabi ajar selawat Allahumma salli ala sayyidina ada. Dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bahaya besar ni. Sebab itulah kita ingatlah benda-benda ni insya-Allah taala. Kita tengoklah ayat kita masuk dalam surah Sad. Sebab nak peringatan lah kerana di zaman kita ni banyaklah benda-benda mari. Takut kita terpedaya dalam benda tu kerana kadang-kadang kita ni suka kepada mazhar, suka pada bentuk. Orang meroyak masya-Allah kan suruh lebih-lebih kadang-kadang orang Arab. Lepas tu dakwah kata keturunan Nabi. Allah, mudah terimalah kita. Jangok pula misalnya. Allah, keturunan Nabi ni jangok. Nabi lagu mana? Memanglah Nabi ni ahsan nas wajhan, yang paling comel muka lebih pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni comel dah. Tapi Nabi SAW lebih comel lagi. Memanglah. Pada tengok orang mari ni pendakwah, orang Arab jangok. Allah, yelah cucu Nabi ni. Kerana Nabi ni comel, tengok cucu dia pun comel dah. Allah. Orang Arab ni ramah kan nak cari hak comel. Lebih-lebih lagi orang Iran. Orang Iran ni jangok-jangok. Bahkan orang Iran mereka kata, orang Iran semua tu, dia kata dia ni Ahlul Bait bakar. Ahlul Bait, anak cucu Nabi. Kerana keturunan Husaini. Kerana keturunan Husain, dia kata. Pak kalau orang Iran mereka kata dia keturunan Nabi, muka pula jangok, bakar pula Husaini, kita nak tahu ke mana? Kalau terima ke dia tak? Oh, terima ni cucu Nabi. Sedangkan dia orang akidah Syiah. Kita kata cucu Nabi, nak terimalah walaupun Syiah. Bahaya. Dan Islam tidaklah bergantung kepada bentuk rupa ataupun dakwaan keturunan Nabi, kena bentuk betul dengan kitabullah, betul dengan sunnah Rasulullah. Walaupun orang Afrika mari dakwah, orang hitam, tak kira orang mana, Bilal nak cucu Bilal hitam. Kalau terima hak jangak cucu Nabi kak, kalau fok Bilal merayak hadis kak, tak terimalah kerana orang hitam. Tidak. Dan apabila sahih daripada kitabullah, daripada sunnah Nabi SAW, walaupun orang hitam, walaupun orang tidak ada mana muka, tak jangak apa-apa, terima. Bukan agama ni terima daripada salore orang jangak belaka, salore anak cucu Nabi, tidak. Kalaulah kita berpegang kata agama, kena pegang di atas salore anak cucu Nabi, kita tak beza dengan orang Syiah. Kerana Syiah dia tak terima agama, mereka kata terima daripada imam dua belah. Hadis tak terima, segala hadis dia tak terima, mereka hadis yang riwayat daripada Ahlul Bait. Jadi mana seolah tasbih kita ni seolah-olah seperti golongan orang Syiah. Kerana Syiah dia pergi lagu tu dia. Hadis lain tak terima semua. Terima hadis hak mari daripada salure Ahlul Bait. Lepas tu bukan hak sebenar mari Ahlul Bait. Dia upalo, dia rekodkan beratus ribu hadis pula. Dia kata hadis ni Ahlul Bait, Ja'far As-Sadiq royaklah, Ali Kazim royaklah, macam-macam. Hak besar sekali Ja'far As-Sadiq lah. Imam Ja'far As-Sadiq, lepas anak cucu Sayyidina Ali lah. Dan Muhammad Bakar, Ja'far As-Sadiq, Musa Kazim, macam-macam ulama Ahlul Bait hak dia dakwa tu lah. Bukan makna demon ni Syiah. Demon ni anak cucu Sayyidina Ali ni comel, tapi pengikut dia tu yang palsu, yang akak mereka ini sebagai uluhiyah tu bahaya. Akidah ni bahaya. Kita tengok ayat yang ke-12. Kita masuk sikit dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa fir'aun dzul autad wa Thamud wa qaum Lut wa ashabul aikah ulaika al-ahzab in kullun illa kadzdzaba ar-rusula fa haqqa 'iqab ولا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Alhamdulillah. Ayat ni Allah Ta'ala cerita tentang kurun-kurun yang terdahulu. Itu umat-umat yang dahulu sebelum daripada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai takziah, panggil sebagai menyejukkan hati Nabi. Dan kerana apa?
Kerana golongan umat Nabi sendiri, golongan kaum Nabi sendiri pun mereka berhimpun menjadi gabungan Ahzab untuk memerangi musnah datang untuk nak perang dengan Nabi di dalam peperangan Ahzab, peperangan gabung atau dinamakan peperangan Khandaq yang berlakunya pada tahun 5 Hijrah tu. Golongan musyrikin Mekah bergabung dengan orang Yahudi, bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, Ghatafan dan sebagainya, mari untuk nak meruntuhkan Madinah. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini sebagai nak menyejukkan Nabi bahawasanya umat-umat yang dahulu juga kadzabat qablahum qaum Nuh. Hei Muhammad, mu tak usah heranlah. Kalaulah kaum ini mendustakan kamu, memerangi kamu, bergabungnya mereka untuk nak memerangi kamu, golongan umat-umat yang dahulu daripada kamu pernah mendustai Nabi mereka. Siapa? Qaum Nuhin, kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh alaihi salam, rasul yang pertama yang diutuskan apabila timurnya syirik di permukaan bumi ini. Belum pada Nabi Nuh tak timbul syirik, tak timbul berhala, tak ada berhala belum pada Nabi Nuh. Nabi Adam, Idris, sehingga Nabi Syed, Adam, Idris, Nabi Syed ni hak ni tak ada timbul berhala. Jadi manusia pada zaman tu tak kena berhala, tauhidnya kena Allah Ta'ala ya. Jadi tak terima mana Nabi Adam beribu tahun, Nabi Adam Idris pun beribu tahun, dan seorang Nabi di zaman tu umur panjang-panjang belaka kan, beribu-beribu tahun. Mana di saat beribu tahun tu manusia tak pernah keluar daripada fitrah, iaitu mengenali Allah, tauhid ya. Jadi tak pandai nak pergi semua selain pada Allah Ta'ala. Jadi tak terima, mana tak timbul. Berhala tak timbul, penyembahan selain daripada Allah Ta'ala tak timbul, walaupun mati dah Nabi mereka. Nabi Adam mati, Allah Ta'ala utus pula Nabi Idris. Apabila Nabi Idris mati, tak timbul. Maka apabila lepas pada itulah timbulnya kaum Nabi Nuh AS, mulailah timbul mari. Kih mana timbul berhala ni? Kihnya orang-orang saleh, orang-orang berjuruh dalam kaum Nabi Nuh. Apabila mati, waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra. 45 orang ni orang saleh di zaman Nabi Nuh AS. Apabila mati mereka ini buat peringatan perayaan hari kematian. Mula-mula buat peringatan hari kematian ya. Setahun sekali matinya Wuddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq wa Nasra. Kita beri pawai hari kematian dia, sebut tentang kebaikan dia, kesolehan dia, amalan dia. Tahun depan pula beri pawai kita, setiap tahun beri pawai. Maka golongan ayah hak beri pawai tu mati, tumbuh gelengan anak. Anak pun duk tengok dengan tan dengan rung ayah dia, beripun pula anak dia. Tapi dia belakang-belakang lah. Ya rung anak kan. Rung anak tak apa lagi. Rung cucu. Cicit. Mari rung cicit. Ayahku dulu. Tok nenek aku dulu dak beripun. Syaitan main mula dak. Tok nenek bukan sekadar dak beripun hari kematian dia. Dia mungkin kena buat gambar lah dia. Ingat. Lukis gambar. Maka lukis gambar. Buat gambar patung. Taklah semua. Setahun sekali buat peringatan hari kebesaran. Mana kamduk hari kebesaran lah. Sebagai celong ni, Wuddan, Suwa'an ni hak orang yang soleh dalam kaum kita ni. Kita nak minta hujan, kena dia lah di zaman masa dia ni. Marilah kita kharafat bala kata dia ni lah di zaman dia. Kalau hujan tak turun, dia ni lah minta. Kalau berlakunya pohon kayu tak buah, dia ni lah minta. Dia ni macam-macam 45 orang tu. Cerita-cerita yang direka-reka. Yang syaitan meriduk bisikkan tu. Tak sembah lagi. Tak ada sembah lagi. Beratusan ribu sama tak nak sembah tu. Habis generasi ni, generasi. Habis generasi hak dengan tok nenek ni, hak belakang-belakang mari. Syaitan mengatakan sebenarnya tok nenek mung dulu ni sembah ni. Ni lah Tuhanmu ni.
Ni lah Tuhan. Hak demo ni tak ada. 4-5 lapis dengan tok nenek dia hak asal tu. Duk dengar cerita kata royak kata ni lah tok cek kita hak khamak masa dulu ni. Tok cek kita ada wih hujan. Sebenar apabila wih hujan tu semua dah. Timur semua. Di situlah timur semua berala. Maka hatalah Nabi Nuh mari untuk nak heret telik tak setari tak habis semua bala semua Tuhan. Apa? Semua berala bukan sehari 2 hari dia semua berala tu, bukan sehari 2 semua berala. Allah tak hantar Nabi Nuh selalu dak. Beratus ribu pula lepas pada tu berapa generasi pula. Taklah kata kalau umur 1000 tahun. Berapa ribu tahun pula dia semua berala baru Allah Taala bangkitkan Nabi Nuh. Lepas tu Allah Taala bangkit Nabi Nuh berapa ribu tahun? 950 tahun. Dekat dengan 1000 tahun, 50 tahun itu lebih. Bangkit umur dia boleh lebih. Arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Allah Taala utus jadi nabi 950 tahun. Boleh jadi umur dia belum pada dia utuskan jadi nabi, dia besar dah Allah Taala utus jadi nabi. Maka heratlah kaum dia usuh kelik semua Allah Taala kadzabat qablahum qaumun dusta. Tak saya terima. Berapa orang? Falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh kata, tidak tambah terima panggilan aku, mereka lari. Kau aku royak dia lari. Nah, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asalu istikhbara. Tudung telinga lagi. Katuk telinga. Mek kain katuk muka tu saya tengok Nabi Nuh. Oh Nuh mari dah weh fak kita. Katuk telinga fak dia. Oh Nuh mari dah ayat gapo tudung muka tu saya dengar. Wa ejek-ejek pada Nabi Nuh tengok. Hei Muhammad tu salah bimbang. Umat dulu pada mu ni lebih kuat pada mu lagi. Tengok dia mendustakan Nabi dia tu. Wa adun. Dah kaum Samud. Wa ila Samud akhahum Huda kalau Samud dah. Wa adun. Dah wa ila adin akhahum Huda. Nabi Hud lah hatta kepada kaum Ad. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Dah. Fir'aun ni Nabi Musa. Dah, lagu mana nak Fir'aun? Tengok Fir'aun. Fir'aun ni kuasa. Dia kata apa ni al-anhar tajri min tahti. Dah, air ni semua ni duk belayar, duk mengalir ni di bawah perintah aku. Dia ambil air ni Rabab Chola Patan pada masa dia ni, dia ambil air sungai Nil ni boleh serok air ni masuk dalam istana kota dia di Iskandariah. Masa tu Rabab Chola Patan tu Firaun boleh buat dah air dari sungai Nil ni dia serok masuk dalam kota dia, boleh musing dalam kota dia air. Sebab dia kata anharu tajri min tahti. Dan sungai ni mengalir di bawah jagaan aku. Dia nak air mai ikut ni kanan, dia katuk ni pergi ikut tersebut pergi ikut kiri. Orang panggil Rabab Chola Patan lah kalau kita lah Rabab Panam tu. Serok air daripada sungai ni masuk dalam istana dia. Dia bermegah-megah kata dia boleh menguasai air ni. Tengok air sungai ni boleh mengalir di bawah jagaan dia. Di bawah perintah dia. Nak win hak mudik kanan, nak win kiri. Boleh. Dia megah ni Fir'aun. Sehingga akhirnya dia mengaku kata, faqala ana rabbukumul ala, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Kerana dia tak pernah sakit. Dia tak pernah sakit tu. Bahawa dia tak pernah sakit, takabur. Dia raja, berasa kata dialah yang besar. Wastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Dah paksa kaum dia suruh taat, suruh sembah pada dia. Maka Allah Ta'ala hantarkan Musa yang dia perah. Musa ni dia perah. Dia nak bunuh. Tapi tak jumpa bunuh. Akhirnya dialah yang perah Musa. Yang Allah Ta'ala pusing. Dah bukan cari. Dah pergi tebuk rumah, pergi katak rumah, pergi bedah rumah orang Bani Israel untuk nak cari Musa. Tak berjumpa. Dah tubik perintah, pia beranak, pia buruk besar Bani Israel. Bunuh berhabis hak jatuh. Berapa ramai anak-anak lelaki dibunuh di zaman Fir'aun. Tapi Musa beranak di celah-celah pembunuhan. Tapi dihidup di dalam istana. Tengok Allah Ta'ala tu. Celah-celah duk bunuh, celah-celah duk kamsang, kadek kangmot. Akhirnya marinya Musa dah melalui air sungai ni yang ibu dia ni penganyut sungai. Kerana tentera Fir'aun ni mari dalam rumah dah. Kalau dia tak anak dia mati dah. Jumpa anak ni.
Peranyuk sungai ni belakang rumah dia, sungai ni biasalah orang dulu duduk dekat sungai, sungai ni. Maka budak dalam raga ni pun dah mudik sungai. Pergi lekat di istana Firaun. Maka anak dia tidak ada anak lelaki, bini dia Asiah tidak ada anak lelaki. Tengok Musa comel, kulit merah molek. Lah, pada kata tak mungkin ni Musa ni pada Bani Israel. Kerana kalau Bani Israel kena mari di atas turun bawah. Tapi hak ni mari bawah naik atas ni. Bani Israel duduk di atas nu. Dia kali lepas kena turun bawah. Tapi seolah-olah Musa ni mari bawah naik ke ni. Makanya kata bukan Bani Israel ni. Nah, kita ambil lah perak. Maka ambillah perak. Musa di bawah jaga Firaun. Siapa muda, siapa gagah Musa. Kihnya tubik daripada istana Firaun kerana dia gebing sutete orang Kipti tu. Dah mati selalu kuatnya Musa. Kocah sama dah main-main ya. Dah selak kakek mati situ selalu. Ada balah tu. Dah balah panggil tolong dia pergi nak pelera lah seolah-olah. Tak ada tangcai nak bunuh, nak pelera lah. Tak erti bing sutik rebah mati. Tu lagi tu baik daripada Mesir. Tengok. Dah golongan ni Zul Autad. Dah yang kuasa ni. Dah mana Firaun dah yang memiliki kekuatan ni. Dah Firaun tak ada dah lah memiliki kekuatan. Wa Thamud, dalam kaum Thamud. Wa ila adin akhahum wa Thamud, apa ila Saleh ni. Nabi Saleh, Thamud. Wa qaum Lutin, dan kaum Nabi Lut. Nabi Lut ni anak saudara bagi Nabi Ibrahim. Sekali dengan Nabi Ibrahim. Allah Taala bakit sekali. Dan Nabi Ibrahim duduk di Iraq, mari duduk di Palestin. Nabi Lut duduk di Sadum, Palestin juga. Tapi satu kawasan nama Haran, nama Sadum. Tempat tergelar bombing tu lah. Di dalam kawasan Syam jugalah. Tapi Nabi Ibrahim ni asalnya duduk di Babel. Dia pak Nabi Lut ni dua beradik dengan Nabi Ibrahim. Anak azab kedua. Maka Lut Allah Ta'ala hantar satu kaum, iaitu kaum Sadum wa ashabul aikah. Dan juga ashabul aikah. Sengaja ashabul aikah ni Nabi Syuaib. Fir'aun Zul Autad. Makna Zul Bina. Zul Autad ni makna yang memiliki bina air yang tertinggi, istana dia tu, yang ada mengalir air di bawah. Zul Autad makna wa istana Rajawang hok Faro lah. Kita dengar Faro kan? Dia wa Rajawang di Iskandariah tu. Lah ni pun ada. Masih ada beratus ribu tahun, beribu-ribu tahun masih ada. Mana ada lah tapak dia. Dan katanya Dhahak, Zul Autad kana kathirul bunyan. Mana banyak bina lah, istana-istana yang dibinakan oleh Firaun. Kana lahu autad wa arsan wa mala'ib yal'abu lahu 'alaiha. Macam-macam. Dia ada istana, ada tempat permainan, gotu-goni Zul Quwwah. Dia sengaja kekuatan lah. Kana yu'adzibun nas. Dan setengah kata Zul Autad ni dia mengazabkan manusia dengan pukul, dengan cemeti, katak. Dia kata setengah kata idza ghadaba ala ahadin, dan apabila dia marah atas seseorang, mustalqiyan baina arba'ati autad fil ard. Dia letak lepas tu ikat tali 4 lapis. 4 cabai. Kalau dia marah, salah ataupun dia marah pada seseorang, pergi ikat tengah lan dia tu kat dah. Ikat tangan 2 belah, ikat kaki 4 cabai, 4 bucu. Arba'ati fil ard. Lepas tu apa? Buat apa mana? Seksa. Wa yursil alaihi al-aqarib wal hayat hatta yamut. Tengok seksa. Lepas ular, lepas cekai, ketik mati. Allah, tengok seksa hamba, seksa rakyat dia. Ni Firaun. Tengok. Lepas ular bukan ular lidi lah. Ular masa tu. Ular apa? Senuk lepas ular senuk, lepas cekai ular main ketik mati. Tengok seksa. Ni Firaun. Dan kata banyak macam-macam lah. Yang menyeksakan orang zaman, sebab dikatakan Zul Autad. Sebab kata Zul Autad ni Zul Junudul Kathirah, memiliki tentera yang ramai. Dinamakan Al-Junud Al-Autad kerana mereka itu yuqawwuna amrahu kama yuqawwil watad al-bait, menguatkan perintah dia seperti menguatkan tali itu akan rumah. Ikat tali, ikat apa tu rumah dia kuatlah. Itu dia. Maka
Itulah orang kekuatan yang ada di zaman-zaman yang terdahulu. Wa ashabul aikah ulaikal ahzab. Semua itu mereka adalah kabungan-kabungan yang dimerkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala, dan mereka itu adalah gabungan yang terlebih kuat di segi kekuatan dan di segi harta dan di segi anak. Tapi semua itu mereka tidak kuasa untuk nak menolakkan azab Allah Ta'ala apabila datangnya. Mu tengoklah, kaum Nabi Nuh kuat gagah, tua besar. Kaum Nabi Hud tak ada dah. Dah wak rumah dalam bukit, tembok bukit wak rumah. Gagah besar. Dah tubuh gagah. Kaum Nabi Nuh pikul bang kayu bersama, no wak perahu. Dah kaum Nabi Hud bersumpah besar belakang masa tu. Dah fok Fir'aun, fok apa ni pun. Dah, tapi kekuatan semua yang ada, kekayaan yang ada pada masa tu, boleh tolak tak bala? Tak ada. Muhammad mesti lebih baik. Dah, walaupun kuat orang zaman dahulu tidak dapat menolakkan bala. Dah, Ahzab gabungan waktu untuk deraka pada Nabi dia juga tidak dapat menolak bala. Maka demikianlah Ahzab hak nak gabung untuk nak menghancurkan kamu juga. Dan apabila datang azab Allah Taala, mereka juga tidak dapat menolakkan bala Allah. In kullun illa kadzabar rusul. Kerana semua itu tidak lain tidak bukan mereka mendustakan para rasul, fahaqqa iqab, maka benar-benarlah akan dijatuhkan hukum siksa terhadap mereka. Maka dijadikan sebab membinasakan mereka itu ialah takzibuhum birrusul, pendustaan mereka itu terhadap rasul. Maka jaga-jagalah hei orang-orang al-mukhatabun, dan orang-orang yang dikhitabkan hak ni. Hei faq Quraisy, hei kaum Nabi Muhammad, jaga-jagalah. Min zalika asyaddul hazar. Kena jagalah, kerana kalau turunkan azab kamu juga seperti orang-orang yang dahulu. Tapi disebabkan Allah Taala memberi perjanjian kepada Nabi SAW bahawa Allah Taala tidak membinasakan kaum dia, sehingga datangnya malaikat jabal, malaikat bukit di saat yang Nabi gitu Taif tu, nak lontar, kena pegang batu berdarah belum lah. Nabi turun mari duduk sana di bukit, marinya malaikat yang jaga bukit minta, ata'zinuni ya Rasulullah, adakah engkau mengizinkan kami ya Rasulullah an utabbiqa bainal jabalain azim, aku akan hipikkan dua bukit yang besar ini kepada kaum Saqif ni, kerana mereka sudah menyayai kamu ya Rasulullah, mengalirkan darah. Maka bumi kata, sekiranya kalaulah darah ini mengalirkan mana titikkan di atas bumi, nascaya bumi akan serok habis kaum Saqif. Ya, tapi darah itu tidak menitik bumi lah, masuk dalam kasut Nabi. Jadi kalau darah itu mengalir di atas bumi, nascaya bumi akan serok habis mereka. Tapi Nabi tak izin. Nabi kata, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sajalullah min aslabihim sayakhrujullah min aslabihim kana yu'minu billah. Nabi maaflah, mana Nabi kata, wahai Allah, hidayahkanlah mereka. Yang mereka buat lagu tu terhadap aku ni kerana mereka tidak mengetahui. Dan selagi akan Allah Taala mengeluarkan di kalangan anak cucu fak dia tu orang-orang yang beriman dengan Allah Taala. Ni Nabi rahmat dia. Dan kan Nabi kata selalu baca bi. Ada Nabi kita rahmatan lil alamin, rahmat dan kesian belah. Wa ma yanzuru haula illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Dan tiadalah mereka itu dan lahak mereka satu kelipan, sayhah ni mana satu jeritan ya. Berkatanya Malik, ay laisa laha mathnawiyya, ay ma yanzuru illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah. Dan mana tiada mereka itu menunggu mereka satu ketika, masa mana sekelip mata akan datangnya azab. Kerana sudah datangnya oleh alamat-alamatnya. Kerana sudah datangnya alamatnya. Wa hadhi sahih nafkhatul faza'. Dan ini sahih ni, jeritan ini ialah jeritan sekengkala yang Allah Ta'ala akan memberantah kepada Israfil yang sedang lama menunggunya. Maka tiada tinggal salah seorang daripada ahli langit dan bumi mereka mati, illa man istasnallahu azza wa jalla. Mereka setengah-setengah orang yang Allah Ta'ala istisna, illa masya Allah lah. Mereka orang-orang yang Allah Ta'ala istisna yang tiada mati selalu dengan sengkengkala yang pertama. Dekat dah.
la ma yanzuluhu illa sayhatan wahidah. Tidak ada penunggu malaikat akan menunggunya satu jeritan sekengkala yang pertama saat ini. Wa qalu rabbana ajil lana qittana qabla yaumil hisab. Maka dia pun kata sedap lagi dia jawab. Berkatanya mereka itu, rabbana hai Tuhan kami, ajil lana, segeralah turun atas kami. Kalau turun selalulah. Nah, qabla yaumil hisab, sebelum datang hari hisab. Allah minta turun selalu buat dia. Buat dia pun Nabi wayak kata tak nak tunggu lama dah. Ya pun minta qalu rabbana ajil lana qittana, turunlah selalu pada kami. Buat dia minta turun selalulah. Nah, ni orang kurih. Orang kafir lagu itulah. Dia minta selalu nak turunkan azab mengenai dia. Nah, kata Qatadah nasibuna minal azab. Nah, sebagaimana fok dia ni lagu itulah. Dia minta turunnya azab, tapi Allah Taala tidak menurunkan azab dengan serta-merta, bahkan diberi tempoh azab itu dan supaya mereka menerima pada hari hisab, perhisab, dan sebagai ibrah kepada umat-umat yang belakang. Dan umat-umat kita ni sebagai ibrah pengajaran bahawasanya sekuat-kuat kaum yang dahulu Allah Taala membinasa, maka macam mana kita dan umat yang paling lemah ini Allah Taala kuasa dan sekelip mata Allah Taala membinasa. Tapi dengan pak rahmat dan permintaan Nabi kita dan adanya istighfar di kalangan kita, maka sebab itulah diangkatkan bala dan fitnah yang berlakunya terhadap umat Nabi kita SAW. Maka sekarang telah malam insya-Allah taala, maka insya-Allah kita mai sambung semula di ayat yang ke-17 insya-Allah. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.